isu diperkatakan di kalangan warga-warga Alostar ni, iaitu pasar malam Jalan Megawai. Kita telah mewartakan lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat untuk pasar malam. Kawasan tak sesuai dijadikan pasar malam. Okey, kita ada dapat juga beberapa aduan. Secara tak langsung dia akan mengganggulah, kacau ganggu daripada segi kita akan menyusun semula untuk tempat yang lebih strategik, dan tempat tu akan memuaskan hati pengadu-pengadu dan juga peniaga. Cuma kita akan berubah ke kawasan yang lebih, kata lebih selamat lah. Kita bukan tak bagi berniaga. Kepada peniaga-peniaga yang telah berniaga di situ dan tidak mempunyai lesen, bolehlah hadir untuk memohon lesen di bahagian pelesenan. Tolonglah jaga kebersihan supaya tidak menimbul isu-isu ataupun aduan-aduan lagi di masa akan datang berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bersama lagi di dalam Celoteh Viral edisi yang kelima. Jadi pada hari ini saya bersama dengan salah seorang pengarah di Majlis Bandar Alostar, iaitu Cik Khairuddin bin Idris. Jadi Cik Khairuddin, perkenalkan diri sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairuddin bin Idris, selaku pengarah di Jabatan Kesihatan Persekitaran Majlis Bandaraya Alostar. Okey, terima kasih Cik Din. Jadi Cik Din, baru-baru ni kita dengar satu isu tak viral sangat, tapi diperkatakan di kalangan warga-warga Alostar ni, iaitu pasar malam Jalan Megawai. Okey, apa yang kita nampak ni, dia satu perkembangan daripada segi ekonomi lah. Maksudnya orang berniaga, mendapat sumber pendapatan dan kitaran ekonomi tu berlaku di situ. Jadi apa pandangan Cik Din berkaitan dengan pasar malam Jalan Megawai tu? Terima kasih Cik Syafiq. Okay, pada pandangan di pihak apa dia, kita kata di pihak Majlis Bandaraya lah, memang seperti mana yang Cik Syafiq maklum tadi, diistilahkan sebagai pasar malam tadi itu memanglah kita kata menyumbang kepada sektor ekonomi, terutama kepada golongan muda lah. Yeah. Tapi di pihak Majlis Bandaraya Alostar ni kita tengok apa ni, kita di pihak majlis kita telah menyediakan, kita telah mewartakan lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat untuk pasar malam. Jadi bila mana kita tengok di Jalan Pegawai ni, di pihak majlis ni kita tengok daripada segi kesesuaian tu kan, sebab di pihak majlis kita anggap, kita kata kawasan tu pada dasarnya tidak sesuai lah untuk dianjurkan sebagai pasar malam di situ. Kawasan tak sesuai dijadikan pasar malam. Okey. Selain itu juga Jadin, kita ada dapat juga beberapa aduan daripada penduduk-penduduk, daripada ada agensi berkaitan dengan kesesakan jalan, kesesakan lalu lintas, parking dan sebagainya. Jadi apa tindakan penguatkuasaan yang kita ambil terhadap peniaga-peniaga ni? Okey, apa ni ya? Kalau ikutnya pada seperti mana yang saya maklum tadi, memang kawasan tu memang kita katakan tak sesuai lah untuk dijadikan sebagai, kita kata istilah sebagai pasar malam tadi tu. Sebab saya lebih kepada, kita kata kita masuk kepada kacau ganggu yang dilaporkan lah. Yang pertama, kita sedia maklum banyak kedai-kedai makan yang ada di kawasan tersebut. Jadi bila mana wujudnya kita kata pasar malam tadi, secara tak langsung dia akan mengganggu lah, kita kata operasi kedai-kedai yang ada di kawasan tersebut. Yang keduanya adalah seperti mana yang Cik Syafiq sebutkan tadi lah, kacau ganggu daripada segi lalu lintas, kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut. Selain kebanyakan kenderaan yang parking di bahu-bahu jalan, kita tengok kebanyakan peniaga-peniaga ni dia berniaga di atas lot parking. Jadi yang tu menjadi kita kata masalah utama. Dan yang ketiga, kebanyakan peniaga-peniaga ni bila dia berniaga, selepas habis berniaga ni, masalah sampah. Sampah dibuang, kita kata sewenang-wenangnya di sekitar kawasan tu lah. Jadi untuk tindakan di pihak majlis ni, kita telah menguatkuasakan kita telah menjalankan operasi lah bersama di bahagian pelesenan dan juga di bahagian penguatkuasa lah. Kita kata kita operasi lebih kepada mementeras kita kata operasi perniagaan di situlah. Sebab kebanyakan yang kita kata kita memang kita tak membenarkan, sebab dia akan timbul isu-isu yang kacau ganggu seperti mana yang saya sebutkan tadi itulah. Jadi kita dah laksanakan operasi bersepadu, dan operasi ni kita akan laksanakan secara berterusan kan, untuk kita nak
nak mengelakkan daripada kacau ganggu yang disebutkan tadi lah. Yang saya difahamkan untuk operasi yang pertama itu, apabila kita turun untuk jalankan operasi, ada beberapa peniaga yang mempunyai lesen dan ada yang tidak mempunyai lesen. Jadi yang tak mempunyai lesen ni kita compound lah. Dan yang mempunyai lesen kita benarkan berniaga. So jadi adakah lepas ni mungkin lepas ni yang tak ada lesen tu akan main untuk memohon lesen. Adakah kita akan meluluskan lesen tu bersama dengan beberapa peniaga yang ada lesen ataupun macam mana? Okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita kata bila mana kesesakan berlaku di sana, jadi kita buat penguatkuasaan. Jadi di pihak majlis ni kita akan buat penyusunan semula. Seperti mana yang Cik Syafiq maklumkan tadi, memang sebelum ni kita kata pada peringkat permulaan ada beberapa peniaga sahaja yang berniaga di kawasan ni. Jadi kita telah kita telah memberi lesen sementara lah. Jadi bila mana timbul kacau ganggu sehingga terkini lah dilaporkan hampir 40 peniaga yang berniaga di situ daripada yang mana yang berlesen dengan kita yang sebelum ni. Jadi di pihak majlis ni sekiranya ada permohonan ataupun kita kata pelesen-pelesen peniaga-peniaga ni yang hadir untuk memohon lesen, InsyaAllah kita akan proses dan kita akan tengok kesesuaian lokasi. Tapi seperti mana yang saya maklum, maybe kemungkinan kita tak akan tempatkan dah peniaga-peniaga di kawasan yang ada sekarang ni. Maybe kemungkinan kita akan cari lokasi yang lebih sesuai, berkemungkinan bertentangan dengan lokasi yang sedia ada ni. Contoh dia sekarang ni maybe kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan di sekitar di jalan di depan Maybank, di depan M-Bank, Afim Bank. Yang tu lah maybe kita akan tempatkan peniaga-peniaga di lokasi tersebut. Maybe kita akan adakan juga kita kata kawalan ataupun kita kata lebih kepada saringan kepada jenis-jenis perniagaan lah yang akan kita lesenkan nanti. Maksudnya kita bukan tak membenarkan depa berniaga. Kita membenarkan depa berniaga di Jalan Megawai tu, tapi kita akan menyusun semula untuk tempat yang lebih strategik dan tempat tu akan memuaskan hati pengadu-pengadu dan juga peniaga. Dan masih di Jalan Megawai, kan? Cuma kita akan berubah ke kawasan yang lebih, orang kata lebih selamat lah. Kan? Di situ tak ada gangguan lot parking, kawasan lebih luas. Okey, bila Cik Din yang akan dikuatkuasakan untuk kita pindahkan peniaga ni? InsyaAllah lah di peringkat majlis sekarang ni kita telah menyediakan notis kepada kita kata keutamaan kita kepada peniaga-peniaga yang berlesen ni. Kita akan keluar notis pemakluman untuk berpindah daripada lokasi yang sedia ada sekarang ni ke kawasan yang bertentangan tu. Yang tu kita akan majukan notis. Lepas tu kepada mana-mana yang yang Cik Syafiq maklumkan tadi lah, maybe yang tak berlesen dengan majlis ni, ada permohonan, kita akan buat penyusunan di situlah, di kawasan tersebut. Dengan kita kata kita akan saring lah kita akan buat saringan kepada peniaga-peniaga yang kita kata layak lah untuk berada di sekitar kawasan tu. Seperti mana yang Cik Syafiq maklumkan tadi, kita akan berusaha sudah payalah untuk kalau boleh tu kita akan melesenkan semua, lepas tu dengan mematuhi syarat-syarat yang dikeluarkan oleh majlis lah. Kan, InsyaAllah kita akan buat penyusunan semula di kawasan yang bertentangan tadi tu. Okey, di situ kita jelas tuan-tuan dan puan, kita bukan tak bagi berniaga. Kita akan tempatkan tuan-tuan dan puan yang berniaga di situ di hadapan tempat yang berniaga sekarang dengan tempat yang lebih selamat, lebih strategik dan lebih luas. Jadi kepada peniaga-peniaga yang telah berniaga di situ dan tidak mempunyai lesen, bolehlah hadir untuk memohon lesen di bahagian perlesenan supaya apabila kita turun untuk check up ataupun untuk operasi, tuan-tuan dan puan tidak menghadapi masalah apabila tuan-tuan dan puan mempunyai lesen. Dan satu lagi perkara yang penting, kita boleh bersama-sama mencari makan, berniaga, dan perlu diingat kebersihan. Apabila majlis memberi lesen untuk tuan-tuan dan puan berniaga, tolonglah jaga kebersihan.
selepas berniaga, sampah dikumpulkan, diletakkan di tempat yang disediakan supaya tidak menimbul isu-isu ataupun aduan-aduan lagi di masa akan datang berkaitan dengan sampah dan juga ketidakselesaan di kalangan penduduk. Jadi sekian saja untuk kita hari ini, Cik Din. Penjelasan yang padat dan jelas daripada pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran. Jadi sehingga kita bertemu lagi dalam celoteh viral yang akan datang. Assalamualaikum.